Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang menonton rakaman yang pendek ini, yang mana insya-Allah merupakan salah satu ataupun yang pertama dari siri rakaman pendek berkaitan khas dengan wabak COVID-19 mengikut neraca syariat, mengikut neraca akidah dan juga syariah Islami, ya. Yang mana saya diminta oleh seorang sahabat, seorang rakan, untuk saya merakamkan dan juga menulis secara ringkas tetapi insya-Allah secara jelas tentang isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19. Saya mulai dengan membaca hadis yang sahih yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang mana itu hadis daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang penyakit ta'un. Fa akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'. Lalu Nabi SAW memberitahu kepada saya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahawa ta'un ini merupakan satu azab yang dibangkitkan oleh Allah ke atas sesiapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ini satu bentuk yang zahirnya adalah merupakan azab. Sesiapa saja boleh kena kepada dia penyakit ta'un, baik orang-orang yang kafir, maksiat, maupun orang-orang yang mukmin, ya, yang taat. Bahkan pernah berlaku sehingga meninggal sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum asbab daripada penyakit ta'un ini. Jadi ala man yasha, bukan alal kafirin misalnya, dibangkitkan oleh Allah ke atas orang-orang kafir, tidak, ke atas orang yang telah kendaki, boleh jadi orang mukmin. Tapi apa bezanya? Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan bahawasanya Allah Taala menjadikan penyakit ta'un itu dari segi hakikat merupakan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Walaupun pada zahirnya azab, tapi kalau untuk orang beriman dia merupakan rahmat. Macam mana? Salah satu daripada sudut rahmatnya penyakit ini kepada orang mukmin adalah laisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Maka dalam hadis ini, maka tidaklah seseorang itu yang berlaku ta'un, ya, ketika mana dia berada di sesuatu tempat, di sesuatu negeri, lalu berlaku ta'un, ya, lalu dia menetap di dalam negerinya, ataupun mungkin kita katakan di dalam rumahnya dalam keadaan sabar. Dia menetap tu dalam keadaan dia sabar. Maklumlah, kita bila terkurung tidak dapat keluar, kadang-kadang kita rasa rimas, kita rasa terkongkong. Jadi ini memerlukan kepada kesabaran. Dan kenapa dia sabar begitu? Muhtasiban, iaitu dia mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, kerana
yang memerintahkan kita supaya sabar ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi dia mengharapkan pahala, mengharapkan ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus untuk orang yang sabar daripada Allah Taala. Lalu dia mengetahui dalam keadaan dia duduk menetap saja di tempat tinggal dia, dia yakin bahawa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Taala telah tulis, yakni yang Allah Taala telah tetapkan untuknya. Jadi kalau demikian, berlaku satu wabak, dalam hadis ini adalah wabak ta'un, dan orang ini dia tinggal tetap di rumah dia ataupun di negeri dia, tidak keluar, dalam keadaan dia sabar, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, dan dia yakin bahawa tidak akan menimpa satu apa pun kepada dia, termasuklah wabak tadi, melainkan itu dengan ketentuan yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu keadaannya, melainkan baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Kalau keadaan macam itu, berlaku wabak ta'un, dia duduk di rumah dia duduk di negeri dia, tidak keluar, maka dalam keadaan dia mengharapkan pahala dan sabar, maka baginya itu pahala seperti orang yang mati syahid. Lalu Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kan kita tahu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani adalah salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau kita lihat lafaz dia dalam Sahih Bukhari itu di dalam negerinya, fi baladihi. Tapi kalau ikut lafaz riwayat Imam Ahmad rahimahullah, itu menggunakan fi baitihi, dalam rumahnya. Boleh jadi dalam rumah, tentulah dalam negeri. Baik. Jadi mengikut Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau berkata mafhum hadis ini sesuai dengan lafaznya adalah tadi yang kita secara direct, kalau dia duduk di rumah, dia akan dapat pahala orang yang mati syahid. Jadi kalau dia bersifat dengan sifat demikian, iaitu dia sabar, dia mengharapkan pahala, dia tidak keluar, duduk di rumah dia atau di negeri dia, dia akan mendapat pahala orang yang mati syahid walaupun dia tidak mati disebabkan penyakit tersebut, penyakit ta'un itu. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Jadi ini saya sebagai mukaddimah, saya bacakan hadis ini. Kenapa? Kerana kita dapati sebahagian daripada umat Islam dalam mendepani wabak COVID, walaupun kita bukan wabak ta'un, dan memang ada perbezaan antara ta'un dan juga COVID dalam beberapa segi, namun daripada satu sudut ianya sama, ia merupakan satu wabak yang boleh tersebar, boleh menjangkiti daripada sudut asbab, dan juga boleh menyebabkan kematian juga daripada sudut asbab. Memang kematian pada hakikatnya itu di tangan Allah, tetapi daripada sudut sebab musabab, ada orang mati kerana sebab sakit, ada orang mati kerana sebab aksiden, ada orang mati kerana sebab dibunuh, itu namanya sebab. Jadi disitulah bila berlakunya wabak COVID-19 ini, saya dengar Babali, ulama dari Fatani, dia tepat apa yang dia katakan, itu menjadi satu bentuk ujian adakah kita ini memahami akidah ahli sunnati wa jamaah, akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wa jamaah. Kerana ada sebahagian orang dia akan tergelincir kepada satu ekstrim atau kepada satu ekstrim yang melampau yang lain. Misalnya ada sebahagian orang dia melampau sangat kepada ekstrim yang dia memandang sangat stres dengan penyakit ini, nak pergi ke sana kemari pun takut, nak pegang apa pun rasa takut, pegang apa sikit pun terus dia letak sanitizer dan sebagainya, dalam keadaan bimbang, mungkin sampai tidak boleh tidur. Orang ini dia mungkin cenderung kepada i'tiqad qadariyah, dia hanya memandang kepada perbuatan makhluk, seolah-olah makhluklah yang menentukan segala-galanya. Dia lupa bahawa dari segi hakikat, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW, la adwa wala safara wala hamata faqala a'rabiyyun ya Rasulullah fama balul ibil takunu fir ramli ka'annaha az-ziba fayaji'ul ba'irul ajrabu fayadkhulu fiha fayujribuha kullaha qala faman a'dal awwala. Nabi SAW menerangkan hakikat tauhid. La adwa, tidak ada jangkitan penyakit dari segi hakikat, wala safara, dari segi hakikat tidak ada kesialan pada bulan Safar, wala hamata, tidak ada kesialan pada burung hantu ataupun burung-burung tertentu. Maka berkata seorang Arab Badawi, Arab kampung, dia tidak faham. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana pula
unta-unta kita yang sihat, yang seolah-olah binatang rusa atau kijang yang cergas melompat ke sana kemari, tiba-tiba datang satu ekor unta yang ada berpenyakit ataupun berkudis, lalu apabila unta itu bercampur gaul dengan unta yang sihat, lalu yang lain itu juga jadi berpenyakit. Jadi seolahnya tak sesuai dengan apa Nabi SAW terangkan, la adwa, tidak ada jangkitan. Jadi dia tidak faham bahawa yang Nabi SAW nak terangkan tidak ada jangkitan itu adalah dari segi hakikat tauhid. Dari segi akidah, memang penyakit datang daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dari segi asbab, itu yang kita katakan berjangkit. COVID-19 berjangkit melalui apa dia panggil? Droplet, melalui titisan-titisan air yang daripada badan kita, ataupun melalui sentuhan, atau menyentuh bekas yang disentuh oleh orang yang sudah kena jangkitan. Itu dari segi asbab. Jadi Nabi SAW nak memahamkan kepada orang ini dari segi hakikat tauhid. Lalu Nabi bertanya kepada beliau, kepada orang Badawi ini, faman a'dal awwala, kalau memang penyakit itu perlu kepada jangkitan, maka unta mana pula yang menjangkiti unta yang pertama? Kalau kamu memang menganggap penyakit hakikatnya dengan jangkitan, yang pertama jangkit daripada siapa? Sebab dia yang pertama. Kalau dikatakan, oh dia berjangkit daripada yang satu lagi, yang satu lagi itu berjangkit daripada siapa? Dia akan jadi tasalsul, dia akan jadi infinity, itu mustahil, ya. Jadi barulah orang Arab Badawi itu faham, oh memang kalau begitu hakikat penyakit daripada Allah Ta'ala. Tetapi jangan disebabkan kita yakin dengan hakikat penyakit dari Allah Ta'ala, lalu kita tergelincir pula kepada Jabriyah ataupun Jabariyah, iaitu yang orang yang dia langsung tidak mahu ambil usaha ikhtiar. Dah dilarang dia daripada keluar rumah, dia tak ada masalah, kata dia. Alah, kalau keluar rumah pun kalau Allah takdirkan aku tak sakit, apa masalahnya? Dan pihak pemerintah buat tempoh ini tidak membenarkan kita berkumpul di mana-mana, baik kita nak berkumpul beramai-ramai di Padang atau di shopping kompleks, atau kita nak berkumpul beramai-ramai di stesen bas dan sebagainya. Pihak pemerintah tidak benarkan, termasuk pihak pemerintah juga tidak membenarkan kita berkumpul beramai-ramai di masjid. Padahal masjid ni asalnya tempat kita berkumpul untuk solat berjamaah, apatah lagi seumpama hari Jumaat, lebih ramai kita berkumpul untuk solat Jumaat. Tetapi tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana ini sebagai usaha dan ikhtiar untuk mencegah penyakit. Jadi ada sebahagian orang kata dia, alah, kamu lebih takut kepada virus berbanding takut kepada Allah. Kerana kalau kamu takut kepada Allah, kamu tidak kisah, kamu pergi kepada solat jamaah, kamu pergi kepada solat Jumaat. Kalau nak sakit, sakit juga kalau kamu duduk di rumah. Kalau tak nak sakit, kamu pergi bersalam, berpeluk sekalipun dengan para jamaah, itu tidak akan mendatangkan penyakit. Betul. Itu dari segi hakikatnya begitu. Tetapi kan kita manusia, kita berinteraksi dengan asbab. Jadi asbab inilah yang mana kalau mengikut kajian orang-orang yang pakar dalam bidang ini, berkumpul itu meninggikan risiko seseorang itu terkena jangkitan. Apatah lagi kalau bersalaman, apatah lagi kalau berpelukan, apatah lagi kalau kita minum daripada bekas air minum dan sebagainya. Ini dari segi asbab menjadi sebab kepada jangkitan penyakit ini. Dan apabila satu orang sudah dikena, telah berjangkit, dan dia boleh menjangkiti orang yang lain dari segi asbab, maka akhirnya penyakit itu merebak dengan bilangan yang ramai dan barangkali menjadi sukar untuk dikawal oleh orang-orang yang diamanahkan untuk melakukan rawatan dan juga pengawalan. Jadi di sinilah yang kita perlu seimbangkan. Kita kena bulat yakin dalam hati kita, kita yakin bahawa tidak ada apa yang akan mengenai kita. Tidak ada COVID-19, tidak ada penyakit ta'un, tidak ada penyakit AIDS, tidak ada penyakit apa sekalipun yang akan mengenai kita, melainkan sudah ada ketentuan daripada Allah Ta'ala. Contoh penyakit AIDS, yang itu lebih jelas bagaimana cara dia merebak secara umumnya dengan gaya hidup yang tidak sihat, dengan penyalahgunaan dadah, dengan aktiviti homoseks, dengan aktiviti seks rambang dan sebagainya. Tetapi orang yang telah ditakdirkan bahawa dia kena penyakit AIDS, boleh jadi dia tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti sebegini, tetapi misalnya dia terkena luka jangkitan orang yang sudah kena penyakit AIDS, atau dia melakukan pemindahan darah, dipindahkan darah kepada dia oleh kerana sesuatu keperluan, tetapi entah macam mana darah tu telah tercemar dengan kuman AIDS. Itu sebagai contoh. Jadi tapi sebagai usaha dan ikhtiar, jelas orang yang mengelakkan penyakit ini, dia akan mengelakkan punca kepada penyakit itu. Lalu berlaku sebahagian orang membangkang. Alah, kata dia, belum pasti kamu pergi ke masjid untuk solat jemaah atau Jumaat, kamu akan terkena jangkitan. Itu hanya satu kemungkinan, kata dia. Jadi kalau kita nak bertindak berdasarkan kemungkinan semata-mata, maknanya kita selama-lama pun tidak akan ke masjid.
Kerana bila kita pergi ke masjid, ada kemungkinan misalnya kita tengah sembahyang, atap masjid runtuh menimpa kita lalu kita mati. Itu kan memudaratkan nyawa. Jadi dia tidak faham beza antara sekadar satu ihtimal, satu remote possibility, satu kemungkinan yang jauh dengan sesuatu kemungkinan yang berasas yang menjadikan ghalabatuz zon, berat sangkaan kita benda itu boleh berlaku. Jadi memang sentiasa ada risiko kita pergi ke masjid, ada risiko atap runtuh, ada risiko bahkan lantai runtuh, ada risiko tengah sembahyang tak siapa datang masuk tikam kita. Memang itu pelbagai kemungkinan. Tetapi kemungkinan sekadar kemungkinan begitu saja tidak dijadikan asas tindakan. Kalau tidak, kita akan sentiasa berada dalam keadaan was-was. Kita pun tak berani nak makan. Mungkin kita makan makanan ini ada kuman. Mungkin kita makan makanan ini ada racun. Mungkin kita makan, kita alergik dengan makanan itu. Jadi memang hidup ini sentiasa ada risiko. Tetapi semata-mata risiko begitu saja, remote possibility begitu, tidak menjadi asas kepada tindakan. Yang menjadi asas kepada tindakan ini adalah data-data dan fakta-fakta yang ada pada kita, lebih-lebih lagi yang ada pada pakar dalam bidang tersebut, menyebabkan ada ghalabatuz zon, ada berat sangkaan bahawa kalau kita buat begitu, natijahnya mungkin begitu tu tinggi. Maka mengikut kajian orang-orang yang pakar untuk COVID-19 berada begitu hampir dengan seseorang yang lain. Dan hal salat jemaah secara asalnya kita berada hampir. Jadi kata sebagian orang, why not kita buat macam setengah negara, mereka masih benarkan solat jemaah tetapi ada jarak 1 meter antara satu jemaah dengan satu jemaah yang lain. Baik, ini satu kemungkinan yang boleh dipertimbangkan, tetapi pihak pemerintah kita memilih jalan yang lebih cermat lagi. Kerana walaupun kita duduk jauh antara satu sama lain, misalnya kalau seseorang yang sudah kena jangkitan bersin, maka sebaran daripada bersin dia itu mungkin masih boleh kena kepada kita walaupun kita duduk dalam jarak 1 meter, ataupun mungkin kita menyentuh sesuatu yang telah disentuh oleh orang yang terkena jangkitan itu menyebabkan kita terkena jangkitan. Kita tidak meremehkan tindakan yang diambil oleh setengah negara lain, itu adalah atas dasar pertimbangan dan juga usaha ikhtiar mereka. Tetapi di negara kita, pemerintah kita memilih langkah yang lebih cermat, iaitu tidak membenarkan perkumpulan itu dari awal lagi. Bukan maknanya kita berkumpul tapi kita jarak, kita test demam dan sebagainya, tidak. Kita tidak pergi daripada awal lagi untuk kita cut dia punya facility itu dari awal. Baik. Jadi di situ mungkin berlaku perbezaan pandangan. Ada sebahagian orang mengatakan tidak perlu fatwa sampai demikian. Kerana apa? Memadailah kita itu membuat langkah berjaga-jaga, bersihkan saja masjid itu, yang mana demam tak dibenarkan hadir, kemudian kita yang hadir juga disuruh membersihkan badan kita dengan sabun dan sebagainya, balik daripada masjid lagi kita bersihkan badan kita. Itu satu perkara yang saya katakan tidaklah semestinya salah begitu. Boleh jadi itu satu option yang baik. Tetapi bila berlaku perbezaan pandangan, sebahagian mengatakan lebih baik kita tutup terus, jangan bagi dalam tempoh ini orang pergi ke masjid supaya kita boleh keluar, kita break the chain of transmission terlebih dahulu. Sebahagian mengatakan tak perlu sampai macam itu. Maka inilah peranan pemerintah. Bila ada perbezaan pandangan padahal dari segi asasnya sama, kedua-dua pihak ini kedua-duanya bersetuju bahawa pergi ke masjid itu bagus, bahawa solat jemaah itu satu tuntutan agama, itu syiar, bahawa solat Jumaat itu asalnya itu fardu ain atas orang yang wajib, kena didirikan, bahkan itu juga syiar, solat jemaah dan Jumaat ini syiar Islam, kena dibuat. Jadi kedua-dua pihak bersepakat. Cuma dalam keadaan berlaku wabak penyakit sebegini, adakah masih perlu ataupun masih dibenarkan kita ke masjid, atau kita perlu tutup masjid buat sementara waktu? Jadi di situ kan ada perbezaan pandangan. Ada yang mengatakan tak perlulah sampai tutup masjid, paling-paling kita boleh ambil langkah berjaga-jaga, jaga kebersihan, cek demam dan sebagainya. Dan sebahagian kata tak, masih itu berisiko tinggi, kita perlu halang orang daripada berkumpul dahulu untuk tempoh yang sementara ini. Maka inilah yang dikatakan ikhtiyarul imam yarfa'ul khilaf. Pilihan daripada pemerintah itu mengangkat khilaf. Kalau tadi masih ada pandangan macam ni, ada pandangan macam ini, bila pihak pemerintah telah menguatkuasakan sesuatu, maka itu menjadi satu kewajipan untuk kita sebagai rakyat patuh kepada arahan pemerintah ini, kerana ia bukan satu perkara yang jelas misalnya agama melarang. Sebaliknya ialah satu perbezaan pandangan antara para ulama yang pada asalnya mereka sepakat tentang hukum pergi ke masjid, cuma mereka berbeza pandangan dalam situasi sekarang, adakah
dibenarkan lagi ataupun perlu dihalang terlebih dahulu. Jadi ada orang membuat perbandingan, kata dia di zaman wabak taun pun tidak ada pun para sahabat menutup masjid. Salafus soleh tidak menutup masjid pada masa wabak taun. Baik. Jadi perlu difahami, memang daripada satu sudut ada persamaan bahawa COVID-19 dan wabak taun ini kedua-duanya wabak yang boleh berjangkit. Tapi perbezaannya cara jangkitannya tidak sama. Ya, wabak taun itu dari segi data dan fakta yang ada tidak berjangkit semata-mata kerana berkumpul di masjid. Semata-mata kita berada hampir dengan seseorang. Berbeza dengan COVID-19, berkumpul di masjid kah, di shopping kompleks kah, di padang kah, atau di mana-mana yang mana kita ada close contact dengan orang lain, itu meningkatkan risiko terkena jangkitan. Bahkan pernah juga di zaman dahulu yang mana berlaku situasi yang berbeza, misalnya situasi kebuluran yang teruk sehingga masjid-masjid ditutup. Dan berlaku misalnya wabak penyakit selain daripada taun sehingga kan ibadah haji terpaksa dibatalkan. Ini pernah berlaku. Yang penting sekarang ini adalah asas hukum itu sendiri adalah untuk menjaga nyawa, dan of course mungkin berlaku perbezaan pandangan dalam langkah yang sesuai, tetapi kita sebagai orang yang berada di bawah pemerintahan pemerintah, kita itu patuh dan taat kepada perintah yang telah dikuatkuasakan oleh pemerintah demi untuk menjaga maslahah ammah, demi untuk menjaga kemaslahatan umum. Ada juga yang mempertikaikan kerana mengkiaskan kepada solat ketika perang. Jadi kata mereka, bahkan ketika perang, bayangkan perang ini kan situasi yang sangat merisikokan nyawa, ya? Nyawa boleh terbang dengan mudah dalam peperangan, pun masih lagi dituntut kita menunaikan solat jamaah. Cuma solat jamaah dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan bersangatan takut, maka berbeza solat jamaah yang kita lakukan ketika perang itu dengan solat jamaah kita lakukan dalam keadaan tidak perang. Kalau solat jamaah dalam keadaan tidak perang, ya semua makmum ikut saja pergerakan imam. Tetapi solat jamaah yang dilakukan dalam keadaan suasana perang, ketika solat jamaah itu ada sebahagian masih lagi berjaga-jaga, memegang senjata, berkawal sekiranya ada serangan daripada musuh, sementara sebahagian yang lain menunaikan solat dan ada gilirannya. Jadi kita kena faham di situ. Masalah solat jemaah ketika berlakunya perang berbeza dengan solat jemaah ketika berlakunya wabak COVID. Ya. Ketika berperang, apakah halangan untuk solat jemaah secara biasa? Iaitu halangannya kemungkinan serangan dari musuh. Jadi kalau semua pun solat jemaah ketika itu, tidak ada pun yang berjaga-jaga memerhatikan tindak tanduk musuh, maka musuh dengan mudah membunuh tentera-tentera Islam. Jadi ini satu mudarat yang besar, ya, kematian dan juga kekalahan. Maka dengan adanya sebahagian yang berjaga-jaga sementara sebahagian yang lain menunaikan solat jemaah, itu telah mengurangkan risiko tersebut. Bahkan kalau nak bercakap tentang kemungkinan, ini hanya sekadar kemungkinan, ya, serangan musuh pun hanya sekadar kemungkinan. Boleh jadi kalaupun semua sembahyang pun musuh tidak menyerang. Tetapi kerana kemungkinan musuh menyerang kalau semua sekali menunaikan solat jemaah sekaligus, maka sebahagian berjaga-jaga ketika mana sebahagian menunaikan solat jemaah. Ini berbeza dengan kebimbangan dalam masalah COVID-19. Dalam masalah COVID-19 isunya lain. Kalau sebahagian solat, sebahagian berjaga-jaga, semua solat sekaligus, risiko masih tetap sama. As long as kita itu berkumpul hampir antara satu sama lain, maka risiko jangkitan itu adalah satu kemungkinan yang tinggi, yang pihak pemerintah kita memerhatikan data-data yang ada, membuat keputusan bahawa solat jamaah dan Jumaat yang menyebabkan perkumpulan yang ramai di sesuatu tempat itu perlulah dihentikan buat sementara waktu, sehinggalah keadaan insya-Allah menjadi bertambah baik. Jadi kita ingat, dalam keadaan macam ini kita masih lagi berpeluang untuk mendapat pahala orang yang mati syahid kalau kita tinggal diam di rumah dalam keadaan wabak ni, sabar, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak mati, masih kita mendapat pahala orang yang mati syahid, sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Cuma kematian orang yang mati kerana wabak ini memang mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, mendapat seperti mati syahid, iaitu dikenali sebagai syahid akhirat. Tapi hati-hati, jangan sampai pula kita sengaja tidak mahu pergi berubat,
sengaja kita kata tak apalah, alang-alang saya dah kena wabak ni, biar saya mati supaya saya mati syahid. Bukan demikian ya. Nanti insya-Allah dalam slot yang akan datang kita akan terangkan tentang masalah mati syahid ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.